Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi meriwayatkan, katanya, wahai Rasulullah, ajarkan, katanya, dia cerita tu kira-kiranya sebelum itu adalah mafhumnya. Pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu perkara dalam Islam yang tidak perlu aku tanyakan lagi pada orang lain sepeninggalanmu. Di dalam satu riwayat lain, selainmu, yakni tidak perlu aku tanyakan lagi pada orang lain selainmu, bukan sepeninggalanmu tapi selainmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, aku beriman kepada Allah dan kemudian berpegang teguhlah dengan ajarannya. Faham? Coba kita baca lagi. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, pernah ada seorang lelaki dari kalangan penduduk Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang tidak terurus. Gema suaranya kami dengar, tetapi kami tidak dapat menangkap apa yang diucapkannya. Sehinggalah dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Tanya lelaki itu, adakah sembahyang lain yang wajib ke atas saya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali sembahyang sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, berpuasa Ramadan. Tanya lelaki itu, adakah puasa lain yang wajib atas saya? Jawab Nabi, tidak ada kecuali puasa sunat. Nabi SAW menyebutkan juga kepadanya tentang zakat. Tanya lelaki itu, adakah saya perlu membayar apa-apa lagi selain zakat itu? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali dalam bentuk sedekah-sedekah yang sunat. Kata perawi, lelaki itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah lelaki itu kalau dia menepati apa yang diucapkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang ke-13, ya. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi jarang-jarang kita dengar namanya. Siapakah dia? Sedikit sebanyak saya berikan pengenalan tentangnya, yaitu pada nota 119. Kunyahnya ialah Abu Amr atau Abu Amrah.
Kalau Abu Amar, maknanya anaknya lelaki, namanya Amar. Kalau perempuan, kalau Amrah, itu bermakna anaknya perempuan. Kalau Amrah, maknanya anaknya itu perempuan. Mungkin dia ni ada anak lelaki dan perempuan. Yang lelaki namanya Amar, yang perempuan namanya Amr. Biasalah, orang kita pun biasa juga berburu nama macam tu kan. Ada anak lelaki soleh, yang perempuan salihah. Yang lelaki Jamil, yang perempuannya Jamilah. Senang macam tu. Jadi ini pun mungkin begitu. Mungkin begitu. Dari segi ejaan, rasanya perlu diperbetulkan kepada yang belajar secara khusus bahasa Arab tu. Mungkin tak jadi masalah lah kepada dia. Tetapi yang baru-baru mungkin keliru di sini. Amar, kalau mengikut tulisan Arab, dia mesti kena ada waw di akhir selepas ra. Itu ejaannya yang betul. Amrun, Amrun. Amar ni Amrun lah. Kalau orang Arab sebut, dia sebut begitulah, Amrun. Kalau dia matikan di belakang dia tu Amar. Amar. Tapi dari segi ejaannya tetap ain, mim, ra, waw. Kadang-kadang orang terkeliru dalam kitab-kitab ni Umar ke Amar. Sebab ada waw selepas ra. Kadang-kadang dia baca Umar, lepas tu waw itu macam waw dan tu, waw ataf tu disambungkan dengan yang selepas itu pula. Itu keliru. Bukan waw ataf tu, itu waw fariqah namanya. Bukan waw dengan arti dan. Keliru. Orang yang belajar Arab pun, yang baru-baru belajar tu boleh keliru lah. Dia ingatkan waw itu waw dengan makna dan. Dia baca Umar, lepas tu wa apa-apa dia sambung selepas itu. Itu tak betul lah. Tapi kalau dari segi ejaan Rumi, sebab benda ni selalu orang tanya saya, macam benda ini susah juga kita pun sebab masalah Rumi ni susah. Sebab itu saya buat itu. Ada macam koma, menunjukkan bukan Amar, bukan Amar, tapi Amar, Amar. Dia baca begitulah. Itu baca betul lah kalau tulis begitu. Tapi kalau kita tulis saja, boleh jadi Amar. Amar itu mana lain pula maknanya macam lain pula. Amar maknanya suruh pula, suruh. Sedangkan ini Amar daripada Umar, maknanya yang hidupnya, umurnya bermakna, berarti makmur. Amarat daripada makmur, subur, berarti, bermakna, terisi. Kalau makmur maknanya terisi itulah maksudnya. Kalau umur maknanya panjang umur ke, ataupun hidupnya bermakna. Sama juga Umar, lebih kurang juga maknanya, baguslah. Cuma saya perhatikan di sini, kalau ini, kalau pun
Kalau pun betul lah, kalau tengok dari segi bahasa Arab itu, dia jadi amar, mana suruh. Apa maknanya nak apa? Suruh itu. Tapi kalau tengok ini maknanya kalau bahasa Arab lagi sikit makna dia, tapi lagi pun tidaklah teruk sangat. Kalau dia ambil kira bahasa Sanskrit, amar bagus juga makna dengan amar. Bahasa Sanskrit dia tidak, makna dia tidak. Mar maknanya mati, tidak mati. Maksudnya abadi, berkekalan. Berkekalan. Itu pun bagus juga maknanya. Lebih kurang makna yang asal, maknanya hidupnya berarti, berpanjangan, bermakna, dikenal orang. Itu amar. Boleh? Boleh juga. Tapi ada kalanya bahasa Arab ni kalau dia bertukar bunyinya, ejanya, dia lari jauh. Macam tadi kita boleh pergi situ, bagus juga maknanya, tak apalah. Bahasa Arab misalnya Abdul Qadir, jangan orang sebut begitu kan. Biasa kalau tulis pun Abdul Qadir. Abdul Qadir. Kalau Qadir tu makna dia jauh perginya, tak boleh nak cari bahasa mana-mana pun. Qadir makna dia keruh. Jadi hamba yang keruh. Kita nak baik, dapat tak baik. Sebab itu kena perbetulkan. Q ada kan? Q ada. Sepatutnya ditulis dengan Q, Qadir. Betul, hamba Tuhan yang maha berkuasa. Betul-betul sebenar daripada sifat dia tu, sifat dia yang maha berkuasa. Mudah-mudahan dia ni hamba yang maha berkuasa, dia pun berkuasa jugalah, kira-kiranya. Harapannya begitulah. Tapi kalau Qadir, apa mana? Itu dia lari jauh. Jadi benda-benda seperti ini perlu ditekankan, saya rasa. Sebab saya sudah tengok beberapa, ada buku sekarang ni panduan. Orang yang terutamanya buat buku-buku ni, dia kena teliti sedikit. Kadang-kadang ada banyak yang tak betul, ejaannya itu gini. Orang tu sudah nak baik dah, berpandukan buku kita pula yang salah. Jadi dia pun maksa. Dia kena sepatutnya buat ni ruminya macam mana sepatutnya. Dan Arabnya, kalau Arab tu tulis yang asal macam mana sepatutnya. Begitulah. Jadi di sini Amar ataupun Abu Amrah, boleh jadi anak dia tu ada lelaki dan perempuan dan namanya begitu. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi memeluk agama Islam bersama-sama rombongan Thaqif. Thaqafi itu nisbah kepada Thaqif, Bani Thaqif. Bani Thaqif. Sayyidina Umar telah melantiknya sebagai pemungut zakat, yakni amil dan sedekah orang-orang Taif. Setelah amil sebelumnya Uthman bin Abil As ditukarkan ke Bahrain. Kata Ibnu Abdul Bar, beliau terbilang sebagai sahabat Nabi SAW yang tinggal di Taif. Sempat mendengar hadis Nabi SAW dan meriwayatkannya. Ibnu Abdul Bar seorang ulama besar bermazhab Malik. Dia syarah Muwatta 3, yang besarnya 80 jilid. Besar Muwatta yang kecil dia syarah. Dan salah satu kitab yang ditulisnya ialah Al-Isti'ab. Isti'ab ini kitab tentang sahabat, apa ni, sahabat-sahabat, biografi sahabat-sahabat. Jadi dia sebut dalam tu sahabat ni
Jadi perawi, apa ni, bukan perawi, sahabat-sahabat. Al-isti'ab fi ma'rifatil ashab. Jadi berkenaan dengan sahabat-sahabat. Bagus. Tapi satu perkara, kena berhati-hati dengan dia. Kepada orang biasa ni mungkin tak terasa. Kepada orang-orang yang belajar, yang boleh baca kitab, ulama-ulama ada pesan berhubung dengan dia ada tergelincir dalam masalah sahabat. Dan banyak keterangan dia tu melenceng sedikit. Itu masalah. Kena berhati-hatilah dalam bab itu. Dalam bab lain tak apa, tapi dalam masalah sahabat-sahabat ini dia ada tergelincir sedikit sebanyak. Mulla Aliul Qari berkata, hadisnya yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis ada 5 sahaja. 5 sahaja, tak banyak. Sahabat ni tak banyak riwayatnya. Dalam kitab-kitab hadis yang ada ni hanya 5 sahaja. Itulah sedikit latar belakang Sufyan, perawi kita. Katanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu perkara dalam Islam. Qul li fil Islam qawlan. Jadi maksud dia tu apanya? Maksud Sufyan ialah suatu perkara atau ajaran yang benar-benar merangkumi Islam selengkapnya, atau suatu perkara yang dapat memenuhi semua sekali hak-hak dan tuntutan Islam. Jika kita pegang itu, faham itu, bermakna kita faham keseluruhan Islam, dan kita dapat mencapai ruh, semangat, maksud atau kehendak Islam itu. Itu maksudnya. Yang mana saya tidak perlu tanya lagi orang lain tentang perkara itu sepeninggalanmu. Maknanya sahabat-sahabat ni tahu, dia sedar bahawa Nabi SAW juga akan mati. Sebab yang baca Quran tu, dia akan bertemu lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu jelas, kau mati, akan mati, seperti mana orang lain juga mati. Jadi dia sudah beringat daripada awal lagi. Kalau Nabi SAW mati nanti, tak perlu tanya. Jadi tanya sebelum mati berguna. Tidak kata dah percaya kepada Rasulullah ni ada kuasa ketuhanan, orang jadi orang ajaib tak mati. Tidak. Kita jelas orang Islam, Nabi SAW tu mati. Salah satu buktinya, banyak lagi yang lain-lain. Ni kalau dalam hadis inilah dia sebut, la as'alu anhu ahadan ba'daka, selepasmu, maksudnya sepeninggalan. Bila Nabi tak ada lagi, tak perlu tanya dulu. Sebab kita tanya yang nombor satu dalam Islam, dia jawab begini, pegang itu saja. Dalam riwayat yang lain, selainmu, mana tak akan aku tanya lagi orang lain selainmu. Tak perlu dah nak tanya. Sebab apa? Yang ditanya itu orang nombor satu dalam Islam, iaitu Nabi SAW sendiri. Jadi ghairaka, tempat ba'daka itu ghairaka, selainmu. Riwayat ini ada dua. Ada yang menyebutkan ba'daka, ada yang menyebutkan ghairaka. Kalau ba'daka, selepasmu.
Selepasmu maksudnya sepeninggalanmu, selepas kau mati. Kalau ghairaka, selainmu, tak perlu ditanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan kemudian berpegang teguhlah dengan ajarannya. Ini yang dikatakan, yang dia tak perlu tanya orang lain, cukup dengan yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan ini untuk dijadikan pegangan hidup. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan kemudian berpegang teguhlah dengan ajarannya. Jadi apa maksud katakanlah aku beriman kepada Allah? Jadi kena kata ke? Jadi kita berdiri kata aku beriman kepada Allah, gitu? Tidak, maksudnya tidak gitu. Seolah-olahnya seperti kita kata begitulah. Seperti kita kata begitulah. Kalau orang nak kita kata, ya itulah yang kita kata. Kalau orang tanya, itulah. Yang sebenarnya ini gambaran apa yang ada di dalam hati kita, yang dengan tetap dan kukuh ada di dalam hati kita. Itu maksud katakanlah, terimalah, percayalah. Bukan maksud kena kata. Kalau macam tu orang bisu tak boleh kata. Tak boleh kata lah. Jadi tidak itu maksud. Dan dalam bahasa Arab ni dia qul itu kata, qala, kata dia banyak makna. Tidak semesti kata dengan lidah. Berapa banyak hadis disebutkan qala yaqulu kan. Yang perkataan qala itulah yang makna asalnya ialah kata. Dengan makna-makna yang lain, antaranya buat. Qala dengan makna buat, lakukanlah. Misalnya dalam hadis Ammar, bila dia bertayamum kerana berjunub dengan bergelumban dalam tanah, tapi kena debu seluruh tubuhnya, dan pergi cerita kepada Rasulullah SAW selepas itu, sebab dia tak tahu, dia rasanya begitulah. Kalau tayamum untuk mengangkat hadas kecil, dia sudah tahu, tepuk, sapu muka dan tangan saja. Tapi kalau berhadas besar macam mana? Itu tak tahu. Jadi dia fikir begitulah. Dia pun berguling atas tanah bertayamum. Bila dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Innama yakfika an taqula hakadha. Innama yakfika an taqula hakadha. Sebenarnya memadai kepadamu buat. Taqula, buat, bukan kata. Kalau kita terjemah kata situ, sudahlah. Jadi memadai kepadamu kata. Apa kata apa, tak ada apa yang dikata. Inilah menunjukkan qala yaqulu dalam bahasa Arab ada tempat-tempat tertentu dengan makna lain, dengan makna lakukan, buat. Sebenarnya cukup memadai kepadamu buat gini saja, bukan perlu berguling dalam tanah tu. Itu maksudnya. Jadi yang kita nak sebut tadi, perkataan qala yaqulu, kata tu tidak semesti dengan kita. Ini menjadi pegangan kita. Pegangan kita ialah percaya kepada Allah. Satu. Yang kedua yang boleh jadi juga maksudnya, aku beriman kepada Allah, bukan maksud kata beriman kepada Allah itu sendiri, iaitu menyatakan keimanan kita kepadanya dengan selalu kita menyebut namanya, tanda kita percaya kepada dia.
Itulah yang saya sebutkan, segarkan sentiasa imanmu dengan mengingati Allah, menyebut namanya, dan mengamalkan segala tuntutannya. Itulah yang tersirat di sebalik sabda Nabi SAW, Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Apa maknanya? Mana kita menyatakan keimanan kita kepada Allah itu dengan cara menyebut namanya, ingat kepadanya, dan melakukan, mengamalkan segala tuntutannya. Itu maksud amantu billah, aku percaya kepada Allah. Bukan dia nak suruh kita kata aku percaya kepada Allah, begitu tidak. Segala-galanya kita sebut Allah, Allah. Kalau terkejut pun, kalau kita nak melatah pun Allah, gitu. Bukan sebut yang lain, bukan ingat kepada yang lain, untuk minta pertolongan, mengharapkan kebahagiaan dan sebagainya dengan dia. Kita ingat dia, nak buat apa-apa kita ingat kepada ajaran dia, adakah sesuai dengan ajarannya atau tidak. Itu maksud katakanlah aku beriman dengan Allah. Bukan dia nak suruh kata. Mana benda ni lah yang mendorong kita dalam ucapan, dalam tindakan kita, dan dalam kita berfikir, dan merancang untuk melakukan sesuatu. Dia kena ada. Itu maksud amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan kemudian berpegang teguh dengan ajarannya. Berpegang teguh dengan ajarannya, itu terjemahan kepada Tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah, katakan begitu, kemudian istaqim. Asal maknanya beristiqamahlah engkau. Setelah engkau begitu, berkeyakinan begitu, ada akidah tu, kamu beristiqamahlah. Bahasa kita sudah guna sekarang ini, istiqamah. Tetaplah dengan apa yang diakui olehmu itu. Itu maksud istaqim. Dari segi mafhumnya ialah berpegang teguhlah dengan ajarannya. Itu maksud istiqamah. Maksud sabda Nabi SAW ini, ada nota tu 123, ialah apabila kau menerima Allah jua sebagai Tuhan dan Rabbmu, maka abdikanlah dirimu kepadanya semata-mata. Jadi betul-betul menjadi ahli tauhid. Barulah ada arti kita kata amantu billah. Betul-betul kita menghayati tauhid. Penuhilah hak-hak Allah dan tuntutan agamanya. Ini kehendak ataupun tuntutan ucapan aku beriman kepada Allah tu, maksudnya ialah kita memenuhi hak-hak Allah dan tuntutan agamanya di sepanjang kehidupanmu. Hak-hak Allah apa? Dia suruh kita semayang, dia bisa ambil contohnya, itu hak dia. Dia nak kita buat. Tak ada kepentingan zahirnya untuk kita, tapi itu dikatakan haknya, kita penuhi. Dia nak kita bersemayang, kita semayang. Dia nak kita berpuasa, berpuasa sampai bila-bila, selagi kita cukup syarat. Begitulah kita kena buat. Itu artinya orang yang percaya kepada Allah, orang yang berkata amantu billah. Dia mestilah memenuhi hak-hak Allah. Banyaklah hak-hak Allah. Biarlah perjalanan hidupmu benar-benar bersesuaian dengan tuntutan keimanan kepada Allah. Jangan lari daripada itu, dan kehambaanmu kepadanya. Biar betul-betul begitulah. Tuhan itu adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-Nya.
hidup ini kita isi sepenuhnya sampai ke akhir hayat. Itu maksud amantu billah tsumastaqim. Bukan nak buat sehari dua. Bukan nak buat sehari dua. Bila kita kata jadi orang Islam, amantu billah, jadi orang Islam, jadi apa kena buat? Kena percaya kepada Allah sampai bila-bila, seperti yang agama ajarkan kepada kita. Dia macam mana? Dia nak apa? Dia suruh kita buat apa? Kena penuhi semua itu sampai ke akhir hayat kita. Bukan main-main. Itu maksud istaqim. Hadis ini merupakan salah satu jawami'ul kalim. Ini termasuk hadis-hadis ni banyak kan. Ini salah satu jawami'ul kalim dia panggil. Salah satu sifat hadis, iaitu hadis yang sedikit lafaznya tetapi artinya sangat luas dan mendalam. Dia ada banyak juga hadis yang macam ringkas tetapi luas sangat makna dia. Yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana hadis yang macam tu sifatnya dipanggil jawami'ul kalim. Dalam 2 ayat pendek saja, Nabi SAW telah merangkumkan semua sekali intipati ajaran Islam. Beriman kepada Allah dan terus beristiqamah dengannya, itulah ruh ajaran Islam. Cuba tengok, kalau kita tengok orang Islam yang betul-betul orang Islam macam mana? Memang begitulah. Dia beriman kepada Allah dan terus beristiqamah dengannya. Itulah ada, ruh ini ada, hakikat ini ada pada dia. Sebab itu kita tengok sampai mati. Apa mati macam tu? Duduk sembahyang sampai mati, mana ada berhenti. Duduk puasa sampai mati. Setiap tahun bila bulan Ramadan puasa, tak ubah. Boleh dikatakan Islam telah mengajar kepada penganutnya melalui ajaran-ajaran asas tadi, prinsip istiqamah. Dan boleh dikatakan orang Islam secara umumnya melakukan yang asas-asas itu sekurang-kurangnya. Kalau lebih lagi daripada itu, tentu dapat keistimewaan yang lebih lagi lah. Tapi kalau itu saja pun nampak dah orang Islam macam mana sifatnya. Itu pada hakikatnya orang yang berkata amantu billah, amantu billah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang beragama, begitulah sifatnya. Dan dalam apa perkara pun dia buat begitu. Apa perkara pun dia buat begitu. Jadi kalau kata Allah itu esa, Allah itu berkuasa, sampai bila-bila, bukan sehari saja, tidak. Daripada mula-mula balik faham makna kehidupan ini sampai mati, macam tu tak ada berubah. Itu istiqamah. Daripada mula-mula balik, mula-mula pandai bersembahyang, tahu semua, sampai akhir, begitu. Ini semua orang buat. Orang Islam yang biasa buat. Nampak sangat betapa ajaran yang Nabi SAW tanam itu hidup pada setiap umat Islam. Mana-mana yang mengamalkan ajaran, nampak. Cuma tidak lebih daripada yang wajib lah, yang asas itu. Kalau lebih daripada itu, seperti yang Rasulullah SAW buat, yang sunat tu pun dia tidak tinggal. Oh, lagi lah. Tapi dia tidak wajibkan lah yang itu. Dia sendiri menunjukkan macam mana istiqamah. Istiqamah atas yang wajib dan istiqamah atas yang sunat juga. Sehingga dia kalau tertinggal sembahyang sunat rawatib itu, dia qada. Sampai begitu sekali Rasulullah SAW. Padahalnya itu bukanlah sembahyang yang wajib, bukan sembahyang 5 waktu, tapi itu sikap yang ditunjukkannya kepada kita istiqamah dalam setiap perkara yang baik.
walaupun bukan merupakan asas. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Perbincangan tentang percaya kepada Allah telah berlalu di bawah hadis nombor 1. Apa makna percaya kepada Allah itu? Yang juga dikenali dengan hadis Jibril. Di bawah hadis Jibril kita telah bincangkan tentangnya. Istiqamah pula berarti tetap teguh pendirian di atas as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Islam lah, tetap pendirian atas ajaran Islam. Itulah maksudnya istiqamah. Yang dibentangkan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran dan dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Apa as-siratal mustaqim? Apa itu ajaran Islam? Dalam Quran tengok, itulah ajaran Islam. Yang hadis, dalam hadis sebut, itulah ajaran Islam. Jadi kita beristiqamah dengannya. Beristiqamah dengannya. Ia juga berarti menjunjung segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara berterusan dengan penuh rasa taat setia. Inilah maksud hadis Nabi SAW. Menjunjung segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara berterusan dengan penuh rasa taat setia. Itulah maksud amantu billah tsumma istaqim. Itulah kemuncak maqam seseorang hamba Allah. Istiqamah adalah suatu maqam yang apabila seseorang sampai kepadanya, tidak perlu lagi dia merentasi maqam-maqam lain untuk mencapai kesempurnaan rohaninya. Inilah mengikut ajaran sunnahnya begitulah. Bila kita telah buat sebanyak mungkin, sesempurna mungkin ajaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, berarti kita telah sampai kepada suatu maqam yang tak perlu lagi kita melepasinya. Itu kemuncak. Kita jadi wali, ada perkara-perkara yang ajaib, yang pelik-pelik berlaku pada kita atau tidak, kita tetap tenang, puas hati, bahagia, bertua, berasa bertua, dan terus kekal dengan cara ini. Inilah yang dikatakan istiqamah. Jadi tidak ada makom itu, makom ini susah. Itu yang diajarkan oleh orang lain. Tapi kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, itu saja. Bertakwa. Takwa menjunjung titah perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Bila dalam bentuk yang sempurna, ada yang inilah ada istiqamah itulah. Itu sudah cukup sebenarnya. Jangan kita duduk persoalan lagi. Kita tidak bersatu, wusul, tidak sampai kepada Allah, macam-macam istilah wusul, wusul ila Allah, sampai kepada Allah. Itu istilah manusia orang, bukan yang Rasulullah buat. Jadi sampai kepada Allah itu macam mana pula, panjang ceritanya. Ini buat yang ini sampai itu. Itulah berasa manis ke, berasa pahit ke, berasa senang ke, berasa susah ke, dalam kita mengamalkan ajaran Islam, kita puas hati. Kita jadi macam mana pun, kita tetap rela. Itulah maksud sabda Nabi SAW ini. Kerana itulah di dalam Al-Quran Allah beberapa kali mengaitkan kejayaan dan kebahagiaan manusia dengan beriman kepada Allah dan kemudian beristiqamah dengannya.
Ini arahan anjuran Al-Quran beberapa kali. Beriman kepada Allah, istiqamah. Jadi hadis ini sesuai dengan Al-Quran. Ini salah satu contoh hadis yang tahap kesahihannya sangat tinggi bila dia sesuai dengan Al-Quran, selari sejajar dengan Al-Quran. Sebagai contoh, perhatikan saja firman Allah di bawah ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Sama lebih kurang tadi kan? Kemudian mereka beristiqamah, jadi tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Itu semua tu ada kaitanlah dengan hadis ini. Qalu rabbuna Allah qul amantu billah thumma istaqamu thumma istaqim. Dalam hadis ada dua, disebutkan bila ada dua ni sudah menjamin kebahagiaan seseorang itu. Kalau dalam arti kata yang sebenarnya dia faham apa makna rabbuna Allah. Kalau kata rabbuna Allah tapi takdir dia tak faham takdir misalnya, itu tak jadilah. Boleh jadi dia jadi gelisah. Kalau faham konsep takdir, rabbuna Allah segala-galanya Tuhan yang menentukan apa pun, dia akan jadi la khaufun alaihim wala hum yahzan. Tapi dengan syarat itulah, percaya kepada Allah itu dalam arti kata yang sebenar. Bukan percaya dia sah saja, dia berkuasa saja. Banyak lagi yang berkait dengan Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, yang ini yang disebutkan dalam akidah Islam itu, kena ada semuanya. Bila ada, kemudian kita tidak teguh dengannya, maka Allah SWT menyebutkan di sini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketakutan sedikit sebanyak yang ada, ketakutan sedikit sebanyak yang ada pada manusia, dia terkejut bila tengok benda-benda yang bahaya. Sedih sedikit sebanyak yang ada pada manusia, itu tidak menafikan adanya sifat tadi pada dia. Bukan mana tak ada tu, ada tu, tapi dia ada haknya. Tidak kata melampau, tidak kata melampau. Kalau takut, takut melampau. Sedih, sedih melampau, tak ada ubatnya. Tidak gitu. Dia mesti ada hadnya, kadarnya. Itu tak jadi masalah, tak apa tu. Bukan kata kalau kita tengok orang tu sedih atau orang tu takut, maka tak sampai lagi dia kepada makamnya. Tidak kan? Terkejut, takut, itu sedih, itu sifat asal manusia, naluri manusia, tak boleh nak elak dah tu. Tapi maksud dia di sini ialah ketakutan yang sebenarnya, kebimbangan yang sebenarnya, sedih yang sebenarnya. Itu tidak ada. Sebab apa? Sebab orang Islam tak ada ketakutan dia, keyakinan dia tak takut pada neraka. Dia tak takut. Sebab apa? Dia dijanjikan oleh Allah SWT, kalau sudah ikut dengan Islam yang betul, dia tak akan masuk neraka. Kebimbangan kalau masuk neraka, kebimbangan yang kemuncaknya tak ada. Sebab dia percaya dia akan keluar juga akhir, dia akan keluar juga akhir. Begitu juga dengan kesedihan apa semua, dia tidak habis. Tidak. Macam orang kafir, dia sedih tu sedih sungguh, sebab di akhirat besok habis, tak dapat apa pun. Kalau kesedihan dunia ni dia ada had, ketakutan dalam dunia pun ada had juga. Orang Islam ni ketakutan yang tidak ada had itu tidak ada. Kesedihan yang tidak ada had itu tidak ada. Tidak ada penghujung, itu tidak ada. Itu yang dimaksudkan di sini.
kerana keyakinan dia tu, kerana keyakinan dia dia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dengan arti tidak ada kebimbangan, ketakutan dan tidak ada kesedihan yang tidak ada penghujung. Itu tidak ada. Sebab apa? Dalam akidah kita tidak begitulah. Kan dalam akidah kita orang Islam ni macam mana-mana pun dia akhirnya masuk juga syurga. Jadi ada hak juga sedih tu, takut, kebimbangan apa pun, begitulah maksudnya. Tetapi kalau dia ni betul-betul menghayati dua perkara tadi, akidahnya betul, kemudian beristiqamah, dalam dunia ni pun boleh nampak dah. Boleh nampak juga, iaitu dia tidak ada ketakutan, nampak ketenangan dia tu, kebahagiaan dia tu, dan tidak ada sedih. Memang suka, apa-apa pun dia tenang hati. Memang sudah nampak dah. Yang kita sebut tadi tu paling kurang macam mana pun, dia tidak akan ada satu keadaan yang tidak ada penghujung, tidak ada. Ada juga harapan kepada orang Islam. Itu maksud dia tadi. Tapi kepada orang yang betul-betul istiqamah, yang kuat betul dalam dunia ni pun sudah nampak dah. Dalam dunia hadis-hadis yang maknanya menepati makna Al-Quran seperti ini, menurut sesetengah ulama hadis, termasuk di bawah kaedah dan konsep mengembalikan as-sunnah kepada Al-Quran. Ini berarti irja'us sunnah ilal kitab. Ini satu kaedah, mengembalikan as-sunnah kepada Al-Quran, atau kesesuaian sunnah dengan kitab Allah, muwafaqatus sunnah lil kitab. Ini dia termasuk di bawah kaedah tu. Hadis-hadis yang macam ni, itulah sifatnya sebenarnya, hakikatnya, yakni mengembalikan sunnah kepada Al-Quran. Itu betul, macam itulah. Bukan kita mengembalikan Al-Quran kepada sunnah, tidak. Al-Quran itu asasnya, kembalikan sunnah kepada Quran. Kiranya ayat-ayat seperti inilah yang telah menjadi panduan dan asas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutarakannya di hadapan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Jadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu, qul amantu billah thumma istaqim, tu apa yang ada dalam kepala dia, yang dia ingat, yang menjadi asas kepada ucapan itu keluar. Ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Ayat ini itu menjadi latar belakangnya, asasnya. Jadi sunnah, ucapan itu dia merujuk kepada Alkitab. Dalam kepala Nabi SAW, kira-kira bila dia kata begitu, dia ingat ini panduan daripada Al-Quran. Inilah yang dikatakan irja'us sunnah ilal kitab, ataupun muwafaqatus sunnah lil kitab. Quran, sunnah kelihatan sesuai, bersesuaian dengan Alkitab, yakni Quran, sama ada dari segi perkataan yang digunakan ataupun dari segi ajaran, sama. Sesetengah imam dan ulama umat berpendapat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya berpunca daripada Al-Quran, atau ia merupakan kesimpulan daripadanya. Jadi kalau kita perhatikan sunnah dalam apa bentuk sekalipun, pada hakikatnya ia mencerminkan Al-Quran. Pada hakikat, dan berpunca daripada Al-Quran. Kalau kita perhati, kalau kita cari dalam Al-Quran, akan berjumpa. Kalau sunnah yang sahih, dia akan berjumpa. Mana puncanya ada di dalam Al-Quran, atau ia merupakan kesimpulan kepada Al-Quran. Itulah hakikat sunnah. Walaupun nampak berbeza, nampak berbeza zahirnya, tapi pada hakikatnya begitu. Pada hakikatnya Nabi SAW bermusyawarah, misalnya bincang dengan sahabat-sahabat dia, buat macam mana. Padahal dia seorang Nabi kan, tak ada pula sahabat-sahabat dia tu muskil,
keliru. Kenapa dia tanya kita pula dia Nabi? Kan kalau kata Nabi ni dapat panduan daripada Allah SWT. Jadi sahabat tu faham apa dalam akidah dia tu, dia faham seorang Nabi ni macam mana. Dia tidak akan ragu dengan Nabi dengan sebab keadaan-keadaan tadi. Dia tetap percaya penuh dengan Nabi SAW. Tapi Nabi buat dia nampak Nabi SAW sebenarnya nak mempraktikkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu adalah kesimpulan daripada apa yang difahaminya daripada Al-Quran. Dia bermusyawarah misalnya macam tadi, sebab Allah SWT ada perintah wasyawirhum fil amr. Ada perintah bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan penting. Ada suruh musyawarah. Jadi Nabi SAW bermusyawarah itu sesuai dengan ayat itu lah, dalam memenuhi tuntutan ayat itu. Kalau nak kira seorang Nabi, boleh Allah SWT bagi saja, tapi Allah SWT tak buat begitu sebagai panduan kepada kita. Orang macam dia dipandu oleh Allah SWT, dapat wahyu itu pun Tuhan suruh bermesyuarat. Bagaimana dengan kita? Lebih-lebih lagi lah, itu pengajaran yang hendaknya. Lebih-lebih lagi lah kita ni kena mesyuarat. Dan secara tidak langsung berarti dalam urusan penting, maknanya urusan pemerintahan, urusan perang, urusan apa-apa lagi, ini yang penting, urusan yang berkait dengan umat, dia kena ada mesyuarat. Secara tidak langsung kita dapat faham bahawa Islam ini tidak bersifat diktator, bertindak sewenang-wenang. Tidak. Sebab apa? Nabi dia dapat wahyu tu pun dia bermesyuarat. Sebab itu tidak ada tempat dalam Islam untuk kediktaturan. Tak ada tempat. Agama Islam bukan agama yang membawa fahaman diktator. Tak ada. Kan banyak tu, banyak daripada Quran asal yang Nabi SAW buat itu daripada Quran. Jadi sabda dia ni pun daripada Quran juga. Ini berarti sabda-sabda Baginda SAW dapat dicari punca atau rujukannya di dalam Al-Quran. Inilah sifat. Kalau kata hadis yang sahih, kita boleh cari punca. Seolah-olah yang Nabi dalam setiap sunnahnya, ucapannya ke atas perbuatan, rujukannya ialah Al-Quran. Cuma dia tak sebut. Siapa macam tu sekali rapatnya hubungan sunnah tu dengan Quran. Pada hakikatnya sunnah itu Quran lah. Kalau kita kaji, kita akan dapat, kita akan temui mana rujukan bagi sabda-sabda itu. Antara tokoh salaf yang dinukilkan berpendapat demikian ialah Sa'id bin Jubair dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dari kalangan ulama mutaakhirin pula, Syah Waliullah adalah salah seorang tokoh yang berpendapat begitu. Dia kata setiap hadis Nabi mesti ada puncanya dalam Quran. Cuba cari. Setiap sunnah rujukannya mesti Al-Quran. Ada. Cuma kita yang tidak belajar tak nampak lah. Semakin banyak kita belajar, semakin nampak kebenaran apa yang dikatakan itu. Di dalam kitabnya Al-Khairul Kathir, beliau menulis, saya telah mengkaji punca dan rujukan hadis-hadis berkenaan dengan sembahyang di dalam Al-Quran. Saya dapati semuanya ada di dalam Al-Quran dan berpunca daripadanya. Jadi berapa banyak kan perbuatan, perkataan di dalam sembahyang itu yang disebutkan oleh hadis. Dia kata semua ni ada dalam Quran. Dia sudah kaji. Dia sudah kaji ada di dalam Quran. Misalnya berdiri, berdiri dalam sembahyang. Nabi berdiri, kecuali kalau uzur kan. Kalau tidak dia berdiri lah. Jadi berdiri wa qumu lillahi qanitin.
Itu mana berdiri. Warka'u ma'ar raki'in, itu rukuk. Wasjud waqtarib, wasjud, itu sujud. Dan sebagainya mana boleh kita cari. Dia kata dia sudah kaji, ada di dalam Quran, semuanya ada. Kalau berkait dengan sembahyang, begitu juga dalam perkara-perkara lain. Dia pun tidak hak dengan sembahyang saja, cuma yang sembahyang itu dia sudah teliti, ada semuanya. Kata Ibnu Abbas, tidak pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang lebih berat dan lebih sukar kepada baginda daripada ayat yang memerintahkannya supaya beristiqamah. Fastaqim kama umirta. Bermaksud oleh itu hendaklah engkau, wahai Muhammad, beristiqamah. Maksudnya sentiasa teguh di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi tak ada yang lebih berat daripada nampak ringkas. Fastaqim kama umirta. Tapi inilah yang berat. Sebab apa? Hakikatnya kena buat sepanjang ayat. Hakikatnya kena difahami betul-betul. Maksud amantu billah itu apa? Tak sebut Rasul pun tak sebut. Percaya kepada akhirat pun tak sebut. Sebab apa? Semuanya datang, semuanya ada, akan diterima apabila ada yang itu. Amantu billah dahulu. Itulah juga sebabnya kenapa baginda bersabda, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Bermaksud surah Hud dan surah-surah lain seumpamanya telah membuatkan daku beruban. Nabi beruban kata dia sebab ni. Sedikit sebanyak uban yang ada di kepala dia tu sebab surah Hud. Jadi ayat itu ada dalam surah Hud. Fastaqim kama umirta tu, Allah suruh beristiqamah. Punya istiqamah ni payah sangat. Payah sangat istiqamah ni. Memang pun setiap orang yang nak apa-apa pun dia mesti kena istiqamah. Istiqamah ni jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Gitu. Maknanya orang yang tidak mengenal arti gagal dalam kehidupan, itulah orang yang beristiqamah. Kalau tidak beristiqamah, dia gagal sekali, dia mati habis. Bahkan kegagalan itu dibuatnya sebagai anak tangga untuk mencapai kejayaan. Itu orang yang istiqamah. Nah, istiqamah kita kata sebagai orang ahli ilmu lah. Misalnya ahli ilmu nak hidup dengan kitab sepanjang ayat, senang? Bukan senang. Bukan senang. Nak hidup dengan kitab sepanjang ayat, sentiasa baca sampai mati. Nah, kalau dia betul-betul buat macam tu, jadi macam mana? Alim betul lah. Itu hasil apa? Hasil istiqamah. Hasil istiqamah itu kalau berkait dengan ilmu. Kalau berkait dengan benda lain pun, hasil dia tu akan dapat apabila dia istiqamah. Dan dalam kepercayaan kita, percaya kepada Allah tu, ini semua sembahyang yang kita tak nampak hasilnya, puasa ke ataupun ketaatan yang lain, tak nampak hasil, tapi tetap ada hasil, mesti ada jika kita beristiqamah. Dan kita percaya amantu billah, bahawa ada pahala tu bukan saja-saja, tapi kita tak nampak lagi hasilnya. Hasilnya mesti ada. Kita percaya bukan hasil tu di akhir hayat kita, di hujung kehidupan kita, tak mesti. Selepas mati pun kita ada. Itulah orang Islam yang hebatnya. Orang Islam hebatnya di situ, sebab dia percaya selepas mati pun dia dapat. Percaya semua tu. Dan berhasil kalau tetap. Ketika menyatakan maqam istiqamah, Nabi SAW telah bersabda,
Ini yang dikehendakinya, panduan dia untuk menghayati istiqamah. Apa Pak? Dia kata istaqimu walan tuhsu. Ringkas saja. Istaqimu walan tuhsu. Maqam istiqamah ini sangat sukar sebenarnya. Terjauh perjalanan kita kena lalui. Apa maksudnya? Istaqimu walan tuhsu, itu yang berkaitan dengan istiqamah sebenarnya. Yang tutu adalah huraian dia. Wa'lamu anna min afdali a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu illa mu'min. Bermaksud cubalah beristiqamah, yakni dengan melakukan ketaatan secara tetap dan berterusan sedapat mungkin. Meskipun kamu tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Itu maksud istaqimu walan tuhsu. Cubalah beristiqamah walaupun kamu tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Nabi tahu dah apa yang bukan dengan tak kenapa dengan sempurna, tapi cuba. Percubaan itu kena ada berterusan. Ketahuilah sesungguhnya antara amalan kamu yang paling utama ialah sembahyang. Dan sembahyang itu kan sendiri dia kena istiqamah. Sampai bila sembahyang? Sampai mati. Sakit pun dipapok Nabi SAW. Dia pergi lagi sembahyang. Itu sembahyang, dia istiqamah. Dan tidak dapat menjaga wuduk dengan sebaik mungkin kecuali orang mukmin. Itu pun perlu istiqamah juga. Dan bila ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu buat sampai masuk surga dahulu daripada aku masuk, tengok sudah ada bunyi dah, orang sudah berjalan daripada aku. Kenapa? Dia pun ingat tak ada apa yang dia buatnya salah satunya dia jaga wuduk. Dia sentiasa berwudu dalam keadaan berwudu. Itu kelebihan. Bukan senang tu nak buat begitu. Sentiasa berwudu, tak ada wudu ke pergi ambil. Takkan dalam sepanjang hayat kita ni tak ada ketika kita bermasalah, ketika sakit penat juga nak bangun pergi berwudu. Terutama kalau orang tu berpenyakit besen ke atau selalu berkentut, susah. Ketika sihat tu ialah tak apalah, tapi nak buat berterusan itu susah. Walaupun nampak benda macam tu, tapi dengan sebab kita beristiqamah menjaganya, dia ada kelebihan. Ada kelebihannya tersendiri. Apalagi kalau benda-benda yang lain sama juga akan ada hasilnya, buahnya. Baiklah, antara pengajaran, pedoman dan panduan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah: satu, keprihatinan para sahabat secara amnya dan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi secara khususnya terhadap agama. Jadi sahabat-sahabat ni, kalaupun kita tak biasa kenal dia, tak biasa dengar nama, tapi orangnya macam prihatin terhadap agama. Apa yang patut dia buat, macam mana dia sepatutnya pegang dalam hidup, memang dia jaga. Inilah kelebihan sahabat. Di sini kita nampak Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi itu secara khusus. Kalau kita nak perhati secara umum, sahabat-sahabat memang begitu. Dia ambil berat tentang agama, ajaran agama. Dan dia tanya apa yang sesuai, apa yang lebih baik untuk dia lakukan. Dia dapat panduan daripada Nabi SAW. Yang kedua, sifat prihatin itulah yang mendorong mereka mengajukan berbagai-bagai bentuk soalan kepada Rasulullah SAW dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan beragama mereka. Kalau kita ni banyak soal benda-benda lain kan, sebab bagi kita benda tu penting.
Yalah, tidak salah, memang begitu pun sepatutnya. Jadi tanya tentang nak hidup, nak kaya, nak senang, nak dapat duit banyak, itu banyaklah soalannya kan. Buku pun banyak juga, baca itu nak jadi jutawan misalnya, nak jadi jutawan. Jadi itu yang banyak kita soal. Ada pun soalan untuk kehidupan beragama kita, kejayaan dalam bidang kurang. Itu berbezanya orang kemudian umat Muhammad ni dengan sahabat dulu. Mereka tu boleh dikatakan, kalau kita perhati semua, memang dia berat, hampir berat sangat benda-benda ni. Bukan bermakna mereka meninggalkan dunia, tidak. Mereka tetap bekerja seperti biasa, seperti kita sekarang ni juga. Yang petani tu petanilah, pekebun tu pekebunlah, yang meniaga tu meniagalah, seperti biasa. Tapi agama dia kuat. Itu beza. Ketiga, kepandaian Sufyan bin Abdullah dalam mengemukakan soalan jelas menunjukkan kebijaksanaan beliau dan kesungguhannya dalam mendapatkan suatu tip atau formula beragama demi menghadapi kehidupan yang mendatang. Jadi dia fikir, kalau Rasulullah tak ada macam mana? Dia fikir dia sudah bersedia. Jadi terlebih dahulu dia sudah tanya apa yang tak perlu tanya orang lain. Kalau Nabi meninggal dunia pun tak kisahlah, tak apa, saya sudah dapat. Dia fikir itu untuk kemajuan beragamanya. Ini satu contoh kita tengok di sini. Dan dia sedar, maknanya orang yang sentiasa membimbing itu bukan akan terus hidup. Kalau dia mati dulu, itu mati dulu. Jadi apa panduan untuk kehidupan kita? Di sini nampaklah bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul memberi panduan hidup kepada sahabat-sahabatnya, terutamanya yang sezaman dengan dia, dan kepada kita panduan hidup. Kalau kita baca hadis, memang nampak sangat, terasa sangat daripada awal sampai akhir, itu panduan hidup. Tidak seperti kalau kita belajar bidang lain, benda lain misalnya, tak ada kena-kena dengan panduan itu. Kadang-kadang belajar selama mana, hanya satu perkara saja, jadi kalau accountant tu misalnya, semuanya penting, itu tidak nafi. Cumanya sekitar apa nak bilang apa, banyak mana pun sekitar tu nak bilang. Boleh jadi panduan hidup untuk rumah tangga Ustaz. Apa kena mula dalam perang ke, misalnya dalam keadaan darurat, susah ke, tak ada benda halal yang nak dimakan, apa panduan? Boleh dapat dengan belajar akuntansi misalnya. Contoh saja. Yang lain-lain begitu lah. Tapi kira tu pandai. Banyak pun boleh kira. Tapi kira orang punya, bukan kita punya. Itu pun kerana itu. Tapi nak jadi panduan hidup sebenarnya untuk kita, tak dapat. Dia kena ni. Kalau kita baca dalam hadis, tak dapat. Macam mana? Ada hidup. Yang keempat, kepentingan beriman kepada Allah berpandukan kitab suci yang diturunkannya dan sunnah nabinya secara istiqamah. Itu penting. Sebab disebut khusus, tak ada sebut yang lain. Percaya atau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini berdasarkan mana? Berpandukan kitab suci Al-Quran. Fastaqim kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Perintah Tuhan itu di mana? Dalam Quran lah. Tak ada dari lain. Jadi itu panduannya, mengenal Allah apa semua ni. Terima akidah itu berpandukan Quran dan Sunnah. Penting itu dalam kehidupan ini. Yang kelima, kepentingan beristiqamah atas agama Islam hingga ke akhir hayat.
sampai mati. Macam itulah tetap. Bukan bermakna Islam ni tak mahu perubahan, tidak. Kalau kita dah tak maju di sini, meniaga, cubalah tempat lain. Itu bukan tidak istiqamah, itu istiqamah juga. Teruslah berniaga tu, kalau gagal teruslah. Kena ada istiqamah tu. Bukan makna beralih tempat itu tidak istiqamah, bukan begitu. Jadi ini jiwa sebenarnya. Dia lebih berkait dengan jiwa, perasaan kita. Sampai ke akhir hayat. Yang maksud di sini ajaran Islam itu sebab dia tetap, dia berkekalan, berterusan sampai ke akhir hayat. Itu jangan ubah. Yang lain boleh ubah, boleh ubah. Kerja kita, usaha kita, tempat duduk kita boleh ubah semua. Tapi pegangan kepada ajaran Allah itu tak boleh diubah. Kena sampai bila-bila. Itulah yang dikatakan istiqamah. Berubah macam mana pun yang lain tak kisah. Ada kalanya baik berubah tu, berpindah tempat, berubah, tukar, itu lebih baik. Tetapi jangan sampai melanggar perintah Allah. Menjunjung perintah Allah itu setiap masa, dalam keadaan bagaimana sekalipun. Berapa banyak perubahan berlaku pun, yang itu tak berubah. Yang keenam, sesetengah hadis jelas sekali berpunca daripada Al-Quran. Macam ni, jelas. Fastaqim kama umirta. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Jelas, nampak punca dia situ, Al-Quran. Yang ketujuh, sesetengah hadis merupakan jawami'ul kalim. Yani hadis yang sedikit lafaznya tetapi artinya sangat luas dan mendalam. Sebab itulah di tempat yang lain disebutkan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan ialah yang sedikit tapi lebih dalam, luas maksudnya. Itulah sebaik-baik ucapan. Rasulullah SAW pun kata, qul, itu bukanlah dia nak suruh, itu perintah dia, arahannya, amantu billah thumma istaqim. Itu sikit, boleh digunakan yang sedikit itu untuk sepanjang hayat kita hidup. Hadis Sufyan di atas adalah salah satu daripadanya yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi misalnya yang ringkas, aslim. Tadi kita jumpa aslim taslam. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Tapi kalau bahasa kita tu panjang jadinya. Kalau bahasa Arab tu patah saja. Aslim taslam. Kalaulah Heraklius tu dia betul-betul percaya dan dia pegang zahir yang Nabi kata, dia takut sangat kena bunuh. Sebab dia tengok dah kawan dia kena bunuh. Tapi kalau dia ingat yang Rasulullah tulis tu, aslim taslam, kira-kiranya dia selamat, dia boleh selamat. Dia duduk susah hati, macam mana dia nak sampai kepada Rasulullah? Kalau dia boleh sampai, dia akan pergi ke dia. Tapi kira dia tak boleh sampai, dia tak ingat Rasulullah SAW sudah tulis dalam surat, Islam dulu, kamu akan selamat tak? Macam mana-mana pun Tuhan akan bagi jalan kepada kamu. Tapi dia point tu, dia tak dapat hadap, tak dapat hadap. Ringkas, itu termasuk dalam jawab yang al-kalim. Ringkas. Yang ke-8, salah satu tanda hadis sahih ialah maknanya selari dengan makna Al-Quran dan bertepatan dengannya. Ini salah satu tanda hadis sahih. Yang ke-9, meskipun maqam istiqamah agak sukar dicapai dengan sempurna, Nabi SAW tetap menganjurkan umatnya agar berusaha mencapainya sedapat mungkin. Dia tak akan rugi. Macam mana-mana pun dalam usaha itu kita tak akan rugi.
Semakin banyak kita dapat buat, semakin banyak keuntungan yang kita akan dapat. Cuba, dia sudah tahu susah ni, tapi dia suruh juga. Sebab tidak ada rugi untuk umatnya akan beruntung besar kalau ikut seperti yang dia suruh. Jadi kita dalam beragama ni seboleh-bolehnya cuba beragama sepenuhnya, mengamalkan agama dalam segenap bidang kehidupan kita. Nak buat payah juga, dan mengamalkan agama itu seperti yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Susah juga, ada kalanya kita tak ada peluang itu tak ada. Jadi semua lah. Misalnya kita kata yang mudah, kahwin. Rasulullah kahwin ke tidak? Kalau kita tak kahwin lagi, kena fikir dulu. Kena fikir. Sebab apa? Nak mengamalkan Islam macam mana? Macam mana nak tahu kita ni seorang bapa yang penyayang nanti? Kalau kita tak kahwin dulu lagi tak kahwin, seorang suami yang baik misalnya, macam mana nak terbukti benda tu? Kalau tak kahwin, satu je benda kahwin, tapi selepas itu tak akan banyak. Dan semuanya nak dijaga mengikut peraturan Islam. Bukan sebenarnya semuanya satu saja. Rasulullah SAW memerintah, kullukum ra'i, dia sebut, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lepas tu dia bilang termasuklah banyak, semua ada. Tapi Rasulullah SAW dia bukan ketua dalam rumah tangga dia saja, jadi suami saja, bukan begitu. Ketua negara pun dia juga, daripada atas kemuncaknya sampai bawah. Boleh gitu tu. Selagi kita tak tahu dan tak fikir, tidak ada usaha ke arah tu, bermakna tak sempurna lagi. Sebab kita kena beristiqamah atas semua ajaran yang dibuat, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu bukan senang. Banyak perkara dalam semua perkara. Berat, kita tak berat. Kalau berat, kena ikut cara dia. Itulah istiqamahnya. Kalau berberat, ikut cara dia. Jadi banyak yang lain-lain, semua nak dipenuhi. Itu sebab dia kata istaqimu wala tuhsu, cubalah beristiqamah. Walaupun sudah tahu dah kamu tidak akan sampai ke peringkat sempurnanya, tapi di jalan itu usaha kamu tidak akan sia-sia. Kamu akan mendapat kebaikan. Itulah kelebihan istiqamah. Jadi semuanya nak ikut Rasulullah SAW. Rasulullah jadi guru kan? Kita semua jadi guru, mengajar kamu? Tidak. Jadi kena ada usaha ke arah tu, biar boleh ajar lah orang. Sekurang-kurangnya anak isteri, sekurang-kurangnya. Dan bila jadi guru tu, kena betul-betul ikut Rasulullah SAW. Macam mana? Bukan guru yang bengis, yang pukul saja, tahu pukul saja murid dia, yang tahu menyindir saja, beri saja. Bukan begitu cara Rasulullah mendidik. Dia jadi guru, kan susah tu, susah. Kena jadi guru tu. Lepas tu bila jadi guru, kena sesuai seperti dia. Apabila betul-betul benar kita mengikut apa yang diperintah, yang disuruh dalam semua perkara lah. Pendek kata, dalam semua perkara. Yang ke-10, hakikat istiqamah ialah menjunjung segala cita perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara berterusan dengan penuh rasa taat setia. Itulah hakikatnya. Hakikat istiqamah itulah. Pergi pusing mari bincang pun situlah sebenarnya. Sebab kehidupan kita ni tak ada yang terlepas daripada panduan Islam. Dalam apa?
Jadi kita kena jaga itu. Bila kita jaga, itulah maknanya istiqamah. Jaga tu berterusan, bukan untuk sekejap, untuk sementara waktu, tidak, berterusan. Baiklah, kemudian ada sini apa di dalam Mishkat ni dia sebut diriwayatkan oleh Muslim. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis yang lain pun ada juga hadis ni. Bukan dalam Muslim saja. Pengarang dia pun sudah kata, kalau dia sebut Muslim, Bukhari, Muslim, bukan bermakna tak ada dalam kitab lain. Tapi dia sebut itu, dia kira sudah memadai. Sudah memadai. Ada dalam satu pun sudah cukup untuk kita. Tapi sebagai maklumat untuk kita ni, saya masukkan di hujung ni, sebut juga yang lain-lain supaya kita tahu hadis ini ada dalam banyak kitab. Banyak kitab. Sebab semua merasakan perlu untuk panduan kehidupan kita. Selain Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim juga turut meriwayatkannya. Jadi ada dalam kitab-kitab tu. Ini sebahagian saja yang disebut. Kalau cari lagi, ada lagi. Ada lagi. Jadi itulah nampaknya saya rasa tak sempat dah hadis yang ke-14 itu untuk kita teruskan sebab perbincangannya berpanjang. Sekadar itulah dulu untuk petang ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada soalan? Boleh kita sudah soalan Maulana, kalau banyak pengajian Maulana ni, Maulana sebut di madrasah di India, Pakistan, ada aliran ahli hadis dan Hanafi. Bagaimana pula dengan manhaj pengajian akidah di madrasah tersebut? Bagaimana, adakah mereka ni ada perbezaan aliran antara Salaf, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan kitab-kitab yang digunakan di madrasah tu macam mana? Sebenarnya saya dapati dia pengajian yang saya terima lah, yang saya ikuti, dia sebenarnya lebih terbuka. Dia semua ada. Maknanya akidah salaf dengan al-fiqhul akbarnya, dengan akidah tahawiyah pun belajar. Akidah Safarini, aliran Maturidiyah pun ada, dia belajar. Kemudian dia ada pula kitab akidah yang ditulis oleh Syah Waliullah, Syah Ismail Syahid, cucu kepada Syah Waliullah itu. Kitab Tauhid juga namanya. Jadi ini aliran salaf, dia gabungkan semua. Gabung. Saya rasa itu lebih baik daripada belajar satu saja dan kita kosong daripada yang satu lagi. Dan mereka menerima baik semua ni. Kalau ada perjalanan sedikit sebanyak pun boleh diselesaikan, boleh diselesaikan dengan baik. Tidak ada sebarang permusuhan dari ketegangan, tidak ada. Dan kitab-kitab ini diajar semuanya. Adapun macam tempat kita ni, kalau dulu dia ada satu saja, dia tak belajar dah cara lain. Begitulah setengah-setengah tempat dia, ini saja. Yang ini tidak, dia belajar dua cara salaf dan juga cara khalaf. Kalau kita nak katalah Asy'ariyah atau Maturidiyah itu cara khalaf, yang sebenarnya tidak juga, campur-campur juga. Tapi kalau kita nak kata begitu pun, maknanya dipelajarilah, dipelajari. Cuma kalau di sana dia lebih kepada Maturidiyah, bukan Asy'ariyah, Maturidiyah. Tetapi secara tidak langsung akan ada juga perbincangan berhubung dengan Asy'ariyah atau pendapat-pendapat Asy'ariyah itu memang adalah. Bagaimanapun kita
yang belajar ni jadi agak tenang lah, tidak jadi tegang sesama kita, sebab kita belajar semua. Bahkan kita merasakan ada keadaan-keadaannya lebih sesuai yang ini. Untuk menghadapi orang-orang ni lebih sesuai yang ini, kita boleh guna sebab kita sudah belajar semua. Saya rasa itu lebih baik. Dan yang saya buat di Darul Kautsar pun begitu juga, sebab kita ada semua. Ada semua. Misalnya kitab Abdus Salam, Jawharatul Tauhid, ada juga. Kitab Al-Fiqhul Akbar ada juga, Aqidah Tahawiyah ada juga. Semua belajar. Jadi rasa itu lebih baik. Allah. Ini di zaman Madinah.